hadis-hadis yang menyatakan kelebihan bahasa Arab, kerana Nabi SAW berbangsa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa ahli syurga juga bahasa Arab. Nabi SAW malah memerintahkan supaya menyayangi bangsa Arab tanpa sebarang qaid, tanpa sebarang qaid, semata-mata kerana beliau orang Arab. Ia bahasa Al-Quran dan bahasa ahli syurga. Tidak ada yang sahih. Boleh dikatakan semuanya maudhu' atau mungkar. Ini selalu juga orang guna ni, yang ni padahal tidak sahih, ya, tidak sahih. Tanpa sebarang qaid, ini kena ingat, tanpa sebarang qaid. Kalau dengan qaid itu ada, dengan qaid ada. Tanpa sebarang qaid, mana qaid Arab itu Islam, kerana dia Islam, dia bertakwa, itu lain cerita lah. Tapi kalau semata-mata Arab, ada banyak hadis-hadisnya. Itu tidak sahih. Baik, contoh pertama. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana Arabi wal Qur'anu Arabi wa lisanu ahli al-jannah Arabi. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan bersabda. Sebab bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sungguh. Dikatakan, aku Arab, yakni berbangsa Arab. Al-Quran Arab, berbahasa Arab. Dan bahasa ahli syurga adalah bahasa Arab. Ini rujukannya. Banyak juga. Di dalam kitab-kitab hadis pun ada. Di dalam Mu'jam Awsat, Mu'jam Kabir, ada kedua-duanya. Tetapi hadis ini banyak juga tersebut di dalam kitab-kitab hadis maudhu'. Seperti kita lihat ni. Ini semua kitab-kitab hadis maudhu'. Semua kitab-kitab hadis maudhu'. Jadi kenalah berhati-hati, apabila kita berhadapan dengan hadis-hadis seperti ini, sekali-sekali fikir, sekali-sekali dengar tu macam ya dah. Rupanya tidak. Baiklah. Yang pertama komentarnya, At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat mengemukakan hadis di atas dengan sanad berikut. Haddatsana Mas'adah bin Sa'ad qala haddatsana Ibrahim bin al-Munzir qala haddatsana Abdul Aziz bin Imran qala haddatsana Shibl bin al-Ala an abihi an jaddi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas ini yang tadilah, ana Arabi wal Qur'anu Arabi wa lisanu ahli al-jannah Arabi. Kalau tengok kepada sanad dia, inilah sanad dia di dalam Mu'jam Kabir dan Mu'jam Awsat, Imam Tabarani. Setelah mengemukakannya, beliau berkata, yang Tabarani berkata, hadis ini tidak diriwayatkan daripada Shibl bin Al-Ala, kecuali oleh Abdul Aziz bin Imran. Ibrahim bin Al-Munzir pula bersendirian dalam meriwayatkannya daripada Abdul Aziz bin Imran. Hadis ini tidak diriwayatkan daripada Abi Hurairah, melainkan dengan isnad ini. Ini saja sanad yang ada, riwayat daripada Abi Hurairah itu. Ini saja yang ada. Ini komentar yang dibuat oleh At-Tabarani sendiri. At-Tabarani sendiri. Baik, kalau kita tengok di dalam kitab asal, ini sebagai contoh ya, kita nak cari di dalam kitab asal. Sebab kitab itu masyhur juga. Salah seorang imam Ahli Sunnah, kitab yang hebat, besar. Kitabnya besar.
Ini Mu'jam Awsat yang keluar ini, Mu'jam Awsat. Inilah yang komentar Imam At-Tabarani terhadap sanad hadis ini. Lam yarwi hadzal hadis an Shiblin illa Abdul Aziz bin Imran. Tafarrada bihi Ibrahim bin al-Munzir. ولا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. Kepada orang yang belajar hadis ya, sebenarnya sudah memadai ini. Sebenarnya sudah memadai. Bila dia bertemu dengan hadis seperti ini, di mana perawinya berturut-turut, mutafarrid, bersendirian dalam meriwayatkan sesuatu hadis, tanpa kita melihat kepada kedudukan setiap orang perawi itu pun sudah mengisyaratkan kepada gharabah atau keganjilannya. Keganjilannya. Sudah menunjukkan begitu. Kalaulah betul ini disabdakan oleh Nabi SAW, tentulah ramai sekali sahabat-sahabat yang meriwayatkannya. Bukan Abu Hurairah, dan murid-murid Abu Hurairah itu bukan seorang dua, ramai. Kenapa seorang ni saja, melalui saluran ni saja ada riwayat ini, sedangkan ia adalah sesuatu yang membanggakan sekali. Ini dalam Mu'jam Kabir, sama saja. Kemudian dari segi Shibl bin Al-Ala daripada ayahnya, Ala daripada datuknya, itu tidak jelas tu. Siapa? Tidak jelas. Maknanya daripada di sini lagi, Ibrahim bin Munzir ni lagi, perawi-perawi dia ni bersendirian sampai ke akhir. Maknanya berapa abad kemudian ini, benda ni seorang seseolahnya diterima secara bisikan, tidak diterima secara terbuka di hadapan orang ramai. Ini keadaan ini berbeza, sebab hadis Nabi SAW itu semua orang nak, semua terkam nak terima hadis. Tiba-tiba kenapa di setiap peringkat itu, dari generasi yang berbeza itu, hanya seorang sahaja. Jangan kita keliru ya. Kalau ada imam-imam besar seperti Imam Tabarani dan seumpamanya meriwayatkan hadis-hadis seumpama ini, dia sekadar menyampaikan apa setakat yang dia terima hadis ini, macam ni. Dia sekadar itu. Kemudian dari segi nak hukum, dari segi kedudukan sebenarnya, itu kena teliti lagi. Apa yang disebutkan oleh Imam Tabarani, baik di dalam Mu'jam Awsat atau di dalam Mu'jam Kabir, sekadar ini pun sebenarnya kepada ahli ilmu sudah mencukupi. Kemudian kalau kita tengok setiap orang itu pula, nescaya banyaklah masalahnya. Jadi kitab ini kitab besar sangat. Cuba kita perhatikan di sini. Ini kalau Mu'jam Kabir ini, di sini ini secara tidak besar kitab ini. Puluh jilid lah juga. Kalau Mu'jam Awsat ini, yang ni 10 jilid. Mu'jam Awsat ni saja pun 10 jilid. Mu'jam Kabir itu 20 jilid lebih. Jadi kerjanya hanya mengumpulkan ini versi lain pula. Tapi sama aja kandungannya, cetakan lain. Sama aja kandungannya. Ini ceritanya. Imam Tabarani sekadar menyebutkan begini saja. Kepada ahli ilmu itu pun sudah mencukupi untuk menilainya. Tetapi kalau kita nak nilai secara lebih halus lagi, kita kena tengoklah. Cuba perhati di sini. Al-Haythami setelah mengemukakan hadis ini di dalam Majma' Az-Zawaid,
berkata di dalam sanadnya ada Abdul Aziz bin Imran. Dia perawi matruk. Dia perawi matruk. Ini kata Al-Haythami. Ini kan saya dah bagi rujukan di sini. Al-Haythami Majma'uz Zawaid. Tengok sini. Jilid 10, muka surat 52 hingga 53. Di situ ada. Jadi ceritanya Abdul Aziz bin Imran ini, yang ni. Ini perawi bermasalah. Dia ni perawi matruk. Perawi matruk. Perawi matruk maknanya baik sikit daripada perawi pereka hadis. Ringan sedikit. Kalau pereka hadis tu dahsyat, teruk sangatlah. Tapi riwayat perawi matruk ni pun tak boleh diterima juga. Dhaif juga. Dikira sebagai dhaif sangat. Dhaif sangat. Itu kalau mengambil kira sanadnya semata-mata. Mengambil kira perawi itu seorang saja. Tapi kalau mengambil kira keseluruhannya, dia tak boleh diterima. Perawi matruk. Az-Zahabi di dalam Al-Mughni fi Dhu'afa menulis Shibl bin Al-Ala bin Abdurrahman, kata Ibnu Adi, dia ada banyak hadis mungkar. Mana hadis yang bercanggah dengan orang-orang yang kuat-kuat lah, perawi-perawi yang kuat-kuat. Demikian juga kata Ibnu Arraq di dalam kitabnya Tanzihus Syari'ah Al-Marfu'ah. Banyak hadis mungkarnya. Jadi bila disebut begini, dua orang tadi, Abdul Aziz bin Imran, Shibl bin Al-Ala, Ala bin Abdurrahman, kira-kiranya sahabat Nabi lah, Ala bin Abdurrahman. Dia ni ada banyak hadis mungkar. Dan ini kira-kiranya bila disebutkan bersama gini, nak ceritanya ni pun termasuk dalam mungkar lah juga. Hadis mungkar. Dhaif sangat. Keempat, An-Nasai dan lain-lain berkata tentang Abdul Aziz bin Imran Az-Zuhri, dia perawi matruk. Perawi pula berkata tidak boleh ditulis hadisnya. Kalau Imam Bukhari kata begini ni nampak macam ringan, sebenarnya berat dah. Sebab Imam Bukhari ni antara ulama yang jarh dia tidak berat. Walaupun tidak berat, ulama fahamlah. Kalau setara tu dia sebut tu mana teruk dah. Demikian kata Hafiz Al-Zahabi di dalam Mizan Al-I'tidal. Dan Al-Iraqi di dalam Mahajjah Al-Qurb. Ibnu Arraq memperakui kata-kata Al-Iraqi itu di dalam kitabnya Tanzih Asy-Syari'ah Al-Marfu'ah. Yang kelima, Ibnu Hibban berkata tentang Abdul Aziz bin Imran Az-Zuhri, perawi matruk. Dia meriwayatkan hadis-hadis mungkar daripada orang-orang terkenal. Ini bahaya ni. Sebab meriwayatkan daripada orang-orang terkenal ni mengelirukan. Seolah-olahnya orang-orang yang terkenal itu memang meriwayatkannya, padahal tidak. Maknanya teruklah juga ni. Penyakit teruklah. Bila meriwayatkan hadis-hadis mungkar, dikaitkan dengan orang-orang yang terkenal. Kalau orang yang terkenal, dia tak akan meriwayatkan riwayat seperti ini. Kalau terkenal sungguh, kenapa tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis ini daripada orang tu? Kecuali dia sahaja tu, kenapa? Antara tokoh hadis yang menghukum hadis contoh pertama itu sebagai maudhu' Ibnu Hibban, Ibnul Jauzi, Albani dan lain-lain. Walaupun disebutkan perawi matruk, bukan perawi wadhi'ul hadis, kadzab, tetapi mereka ini telah menghukum hadis itu sebagai maudhu'. Ini antaranya. Ramai lagi yang lain. Kalau kita perhatikanlah, kalau kita ambil satu contoh, Abdul Aziz bin Imran. Ambil satu kitab saja mudahnya. Ambil satu kitab saja di dalam Syamilah ni. Kita buat ni. Ambil Mizanul I'tidal. Ambil Mizanul I'tidal. Contoh satu saja. Kalau nak tengok dalam kitab-kitab rijal ni banyak lagi yang lain.
Kita ambil sini sebab ada sebut kitab ni tadi. Cuba kita tengok ni. Ada. Abdul Aziz bin Imran Az-Zuhri Al-Madani wa huwa Abdul Aziz ibnu Abi Thabit. Tak ni isyarat Tirmizi. Mana dia ni ada di dalam riwayatnya, ada di dalam Tirmizi. Dia meriwayatkan daripada Ja'far bin Muhammad, Aflah bin Sa'id. Aflah bin Sa'id. Sedangkan di sini dia meriwayatkan daripada Shibl bin Al-Ala. Orang yang meriwayatkan daripadanya ialah Ibrahim bin Al-Munzir. Ibrahim bin Al-Munzir, Abu Hudzafah As-Sahmi. Kata Bukhari, tadi yang kita sebut tadi, la yuktabu hadithuhu. Tidak boleh ditulis hadisnya. Mana tidak boleh ditulis tu, mana kalau tulis sia-sia lah. Tak boleh nak pakai pun. Tulis buat apa? Tulis ni kita nak buat panduan, nak buat pedoman. Tak boleh pakai. Nasa'i dan lain-lain mengatakan matruk, perawi matruk. Ni kalau ditanya Yahya pula, dia kata tidak thiqah. Innama kana sahib sya'r. Dia ni tukang syair. Abdul Aziz bin Imran. Dia ni termasuk dalam anak cucu, cucu cicit lah, Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi SAW yang terkenal. Tapi tidak semestinya cucu cicitnya itu semuanya bagus-bagus. Tidak. Ada yang bermasalah. Ni ada orang riwayat daripada dia. Ini pelik lah ni. Kononnya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa kata kepada seorang lelaki, ya mukhannath, kamu sebat 20 sebatan. Antara riwayat dia yang pelik lagi, ni yang dikatakan mungkar ni, banyak ni mungkar tu pelik-pelik. Ialah dia meriwayatkan hadis ni secara marfu', hadis Anas ni. Kononnya bila Allah mentajalli kepada bukit Tur Sina, bila Nabi Musa minta nak tengok dia tu, bila Allah tajalli kepada bukit itu, tarat, berterbangan bukit itu, pecah bukit itu kerana kebesaran dan keagungan Allah. Jadi pecah 6, terbahagi kepada 6 bukit. 3 daripadanya jatuh di Mekah. Jadilah Bukit Sabir, Hira dan Bukit Thawr. Gua Thawr itu, ada Gua Thawr itu. Dan 3 lagi jatuh di Madinah. Jadilah Bukit Uhud, Warqan dan Radwa. Inilah antara ulama-ulama rijal sebut antara riwayat dia yang pelik tu, yang mungkar itu. Selain daripada itu, dalam sanad ini ada lagi misalnya ini Jalad bin Ayyub, ini semua ni orang yang bermasalah. Jadi dengan sebab itu riwayat dia Abdul Aziz bin Imran ni tak boleh pakai. Antara yang pelik juga, antara hadis pelik dia ialah hadis ni lah juga, hadis yang kita baca. Ana Arabi wal Qur'anu Arabi wa lisanu ahli jannah Arabi. Kita kata apa peliknya? Kan betul Nabi itu bahasa Arab. Betul. Quran berbahasa Arab, betul juga. Bahasa ahli syurga Arab. Kira-kiranya betul juga. Sekali tengok tu. Apa yang tak kena? Mungkin kita kata begitu. Kenapa ulama menghukum sebagai mungkar? Riwayat mungkar ialah riwayat perawi yang bermasalah, dhaif. Paling-paling baik pun dhaif. Dan menyalahi riwayat yang lebih sahih. Atau menyalahi Al-Quran. Bila menyalahi, tak boleh. Sebab itu dikatakan mungkar. Jadi ulama yang sampai menghukum hadis ini maudhu' ni, bukan saja-saja menghukum maudhu' tu, bukan saja-saja. Adalah tu bendanya. Jadi saya buat kesimpulan saja antara tokoh hadis yang menghukum hadis contoh pertama itu sebagai maudhu', ni antaranya Ibnu Hibban. Dia kata dusta, dia kata hadis ni.
Ibnul Jauzi masukkan hadis ini dalam al-mawdu'at dia. Dan kalau tokoh hadis yang zaman sekarang ni adalah Al-Albani, dia pun kata begitu. Boleh dilihat kalau kita nak tengok mudah saja di dalam apa ni Syamilah ni, guna Syamilah ni mudah saja. Kalau kita nak tengok contohnya Albani, ana Arabi, ni misalnya kita ambil saja semua kitab Albani, mudah saja kalau nak tengok lah. Itulah kemudahan yang ada zaman sekarang ni kan. Cuba tengok ni hadis 161. Dia sebut apa? Maudhu'. Kemudian Suyuti kemukakan syahid bagi hadis ini di dalam kitab Al-La'ali dia. Kemudian inilah yang disebut. Al-Zahabi kata dalam Al-Mughni yang kita sebut tadi, Ala Shibl bin Ala bin Abdul Rahman ni, kata Ibnu Adi, ada banyak hadis munkar. Al-Haythami pula dalam Majma'uz Zawaid meletakkan masalah pada perawi yang meriwayatkan hadis daripada dia, daripada Shibl ini. Mana perawi di bawah dia lagi. Dia letak situ. Jadi maknanya berturut-turut perawi itu bermasalah, iaitu Abdul Aziz bin Imran. Ini lebih teruk lagi, perawi matruk. Ibnu Taimiyah juga menyebutkan ini sebagai hadis maudhu'. Contoh kedua, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazuni fil Arab li thalath khisal, li'anni Arabi wal Quran Arabi wa lisan ahli al-jannah Arabi. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bersabda, jagalah aku pada bangsa Arab kerana 3 perkara. Jagalah aku pada bangsa Arab ini kerana 3 perkara. Pertama, kalau kamu nak kata apa-apa yang tidak baguslah kepada orang Arab, kena ingat 3 perkara. Paling tidak kamu jaga aku. Kalau tak nak jaga Arab lain pun, kamu jaga aku. Yang pertama, kerana aku Arab, berbangsa Arab. Yang kedua, Al-Quran berbahasa Arab. Kena ingat tu. Dan ketiga, bahasa ahli syurga adalah bahasa Arab. Jadi kena ingat itu. Kalau nak kata bukan-bukan pun kepada Arab, ada kita tak senang hati dengan dia pun, kita kena ingat 3 perkara tu. Jadi jangan mudah-mudahlah nak kata kepada orang Arab ni, sebab kena jaga 3 perkara ni. Kerana 3 perkara. Itu Nabi SAW dikatakan telah menyebutkan begitu. Ini antara rujukannya. Yang pertama, Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak mengemukakan hadis ini, yakni hadis contoh kedua ini dengan sanad berikut. Ini ada di dalam Al-Mustadrak Al-Sahihain karangan Al-Hakim. Ini sanadnya. Paling tidak kena tengok perawi yang saya garis di bawahnya itu. Di situ ada masalah di dalam sanadnya. Kalau kita nak tengok sanad lah. Sebab sudut dirayah ni maknanya kajian mendalam tentang sanad-sanad itu. Selain daripada sudut logiknya atau percanggahannya dengan beberapa perkara yang menyebabkan sesuatu hadis itu tidak boleh dikatakan sahih lagi. Ini antaranya kita kena tengok di sini. Setelah mengemukakannya, Al-Hakim berkata, hadis Yahya bin Yazid daripada Ibnu Jurayj. Ini hadis yang ketiga akan datang. Yang akan dikemukakan sebagai contoh ketiga. Adalah hadis sahih. Hakim kata sahih. Mana hadis contoh ketiga nanti, itu Hakim kata sahih. Saya hanya menyebut hadis Muhammad bin Al-Fadl ini sebagai mutabi'nya. Ini kan? Ini. Muhammad bin Al-Fadl sebagai mutabi'. Sebab dia tahu Muhammad bin Al-Fadl ini ada masalah.
Jadi bukan dia jadikan ini sebagai asas, cuma sebagai penyokong sahaja. Yang jadi pegangannya ialah hadis contoh ketiga, iaitu hadis Yahya bin Yazid daripada Ibnu Jurayj. Ada pihak ni, yang ni Muhammad bin Al-Fadl daripada Ibnu Jurayj. Ini dikemukakan oleh Al-Hakim, katanya sebagai mutabi' sahaja. Yang sebenarnya jadi pegangannya, yang dikatakan sahih itu ialah hadis yang ketiga nanti. Orang yang ragu-ragu terhadap sabda baginda tentang bahasa ahli syurga adalah bahasa Arab, bermudah-mudah, berarti bermudah-mudah dengan Allah dan Rasulnya. Ini kata Hakim, komen dia setelah dia kemukakan hadis ini. Kalau kita ragu, kata dia, terhadap sabda baginda tentang bahasa ahli syurga adalah bahasa Arab, kita ragu, bermakna kita bermudah-mudah, kita mempermain-mainkan atau kita memperolok-olokkan Allah dan Rasulnya. Kerana syawahidnya, syawahid pula di sini, kerana syawahidnya menyampaikan ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang melebihkan bahasa Farsi daripada bahasa Arab, baik dalam pertuturan atau penulisannya. Dia ada ancaman ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu boleh dijadikan sebagai syahid. Syahid kepada hadis ini. Dan hadis yang ketiga nanti, ada banyak, kata dia, syawahid. Syawahid ni mana sahabat lain lah meriwayatkan hadis-hadis itu. Maknanya kita kena utamakan bahasa Arab, sebab bahasa Arab ni lebih daripada bahasa lain. Kalau kita, itu yang ini kita sudah bertemu dah sebelum ni, dalam usul yang ke-49, 50 yang lepas. Terdapat beberapa hadis berhubung dengannya telah diriwayatkan kepada kami. Ini kata Hakim. Setelah berkata terdapat beberapa hadis berhubung dengannya telah diriwayatkan kepada kami, Hakim mengemukakan dua riwayat. Jadi itu beberapa hadis tu yang kita patut jadikan sebagai syawahid lah, juga sebagai penyokong sesuatu hadis. Tetapi perawi di atasnya sahabat itu lain. Kalau perawi di atas itu sama, itu dipanggil mutaba'ah. Tadi mutabi' itu sebab perawi di atasnya sahabat itu sama, Ibnu Abbas. Sama-sama Ibnu Abbas. Jadi riwayat yang kedua ini daripada Ibnu Abbas, riwayat ketiga daripada Ibnu Abbas. Hakim kata, saya kemukakan riwayat Muhammad bin Al-Fadl ini semata-mata sebagai mutabi', sahaja. Sebab sahabat dia ni sama. Adapun yang dia kemukakan sebagai syawahid ini lain, sahabatnya lain. Di bawah ini dikemukakan dua riwayat yang dibawakan oleh Al-Hakim selepas itu, yang dikatanya sebagai syawahid, boleh dijadikan sebagai syawahid bagi hadis contoh kedua itu, dan juga contoh ketiga. Cuba kita tengok di sini. Ini kita sebenarnya telah bincangkan sebelum ini, ada usul sebelum ini. Riwayat daripada Ibnu Umar. Inilah dikatakan sahabat lain ini bukan Ibnu Abbas. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kononnya, man ahsana minkum an yatakallama bil arabiyyah fala yatakallamanna bil farisiyyah fa innahu yurithun nifaq. Oleh kerana kita telah bertemu dah hadis ni, saya tak bagi lagi terjemahan di sini. So, siapa yang pandai bercakap bahasa Arab, janganlah sekali-kali dia bercakap bahasa Farsi, kerana ia boleh menyebabkan, boleh membawa seseorang itu boleh membawa nifak,
boleh menyebabkan nifak. Itu kata Nabi SAW. Jadi kata dia, sebab apa? Arab ni lebih. Bila dah boleh bercakap Arab, jangan lagi cakap Farsi. Itu boleh kita jadikan sebagai syahid bagi hadis tadi, kata dia. Kemudian yang kedua, ni hadis daripada Anas pula. Ini sahabat lain juga ni, bukan Ibnu Abbas. Sebab itu disebut sebagai syawahid. Kononnya Rasulullah SAW bersabda, "Man takallama bil farisiyah zadat fi khubthihi wa naqasat min muru'atihi." Sesiapa bercakap menggunakan bahasa Farsi, semakin bertambah keburukannya dan semakin kurang maruahnya. Itu disebut gitu. Mana tak boleh lah, setelah seseorang itu boleh bercakap dalam bahasa Arab, dia tak boleh dah bercakap bahasa Farsi. Sebab kalau buat begitu, begini jadinya. Begini jadinya. Zadat fi khubthihi wa naqasat min muru'atihi. Az-Zahabi mengomentari hadis contoh ketiga dengan berkata, contoh ketiga tu akan datang. Saya yakin hadis ini maudhu. Maknanya yang hakim kata sahih itu, Az-Zahabi kata, saya yakin maudhu hadis ini. Berhubung dengan hadis 7001, ni hadis 7001, beliau berkata, Amar bin Harun telah dikatakan sebagai pendusta oleh Yahya bin Ma'in. Para ulama hadis menganggapnya perawi matruk. Ni Amar bin Harun yang saya gariskan ini. Jadi tak boleh pakai. Apa gunanya syahid? Kalau syahid tu tak boleh pakai. Apa gunanya sokong? Kalau sokong membawa rubah. Tak ada guna. Berhubung dengan hadis 7002 pula, beliau berkata, siapa? Imam Zahabi. Hadis ini tidak sahih. Isnadnya sangat lemah sangat. Isnadnya. Lihat sekali lagi perbincangan yang lebih terperinci tentang hadis 7002 ini pada contoh kedua di bawah usul ke-49 yang lalu. Sebab kita dah bertemu dah. Saya tidak bincang panjang lah di sini. Kalau tengok di situ, teruklah. Memang hadis tu memang maudhu. Tak boleh pakai dah. Hadis-hadis seperti ini langsung tidak boleh dijadikan sebagai syawahid yang menguatkan hadis lain. Tak boleh jadi kuat. Kerana semuanya dusta belaka. Ia tidak dapat menguatkan satu sama lain. Tak boleh. Yang boleh jadi kuat ni, kalau dia tidak maudhu', kalau dia tidak teruk sangat, bolehlah menguatkan hadis lain. Dan hadis lain itu pun tidak maudhu'. Ini Imam Zahabi dah kata, aku yakin ini maudhu', palsu maksudnya. Salah satu kaedah yang telah ditinggalkan oleh ulama kita ialah apabila kita baca kitab Al-Mustadrak, kita tak boleh lupa kepada komentar dia, Imam Zahabi. Komentar dia iaitu Imam Zahabi. Tak boleh lupa. Jangan lupa ini kita ambil sebagai contohnya. Ihfazuni fil Arab. Sebagai contoh, ini dalam Al-Mustadrak. Inilah yang saya sebut tadi. Jadi kita bila baca kitab Al-Mustadrak ni kan, jangan lupa kita kena tengok juga apa komentar Imam Az-Zahabi. Azunnul hadith maudhu'an. Azunnu di sini bukan dengan makna saya sangka sahaja, tidak. Saya yakin. Saya yakin. Zan ini dengan makna yakin pun banyak digunakan dalam bahasa Arab. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di situ yadhunnun itu bukan makna orang yang menyangka dia akan bertemu dengan Allah dan dia akan kembali kepada Allah, bukan sangka. Itu maknanya yakin. Orang itulah yang dapat keistimewaannya, yang ada keistimewaannya. Jadi ini ta'liq Imam Zahabi.
Sebab itu dalam kebanyakan kitab mustadrak yang dicetak sekarang ni, lama dah, dia memang ada sekali bersama dengan dia tu talkhisul mustadrak. Ada ta'liq Imam Zahabi ni dia ada bersama. Supaya kita tahu ni hadis 7,000 ni apa pandangan Imam Zahabi terhadapnya. Kita tak boleh semata-mata pakai hukum atau keputusan yang diberikan oleh Imam Hakim terhadap hadis itu, tak boleh. Dan hukum dia, keputusan dia tu banyak meleset lah, mengikut kajian ulama meleset. Ini tak boleh ni. Ni kalau kita tengok 71 pula yang dijadikan sebagai syawahid. Dijadikan fa inna syawahidahu tunziru bil wa'id minhu, kepada orang yang memilih bahasa Farsi melebihi bahasa Arab, sama ada dalam pertuturan ataupun penulisannya. Ada ancaman, kata dia. Mana ancaman itu? Dalam hadis, beberapa hadis. Inilah yang dikemukakan. Itu yang kita baca tadi. Amar bin Harun kadzabahu Ibnu Ma'in. Ini komentar Imam Zahabi. Jadi tak boleh kita pakai yang Amar bin Harun ni. Wa tarakahul jamaah, dan ramai imam-imam hadis tarakahu, mana menganggapnya matruk, perawi matruk, meninggalkannya, tak mahu pakai hadisnya. Jadi tak boleh pakai ni. Ini sedikit saja yang kita telah kemukakan sebelum ini, yang kita telah bincangkan sebelum ini lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Inilah ceritanya. Kalau kita nak tengok. Ini Darul Kutub Al-Ilmiyah dia ada ni. Al-Mustadrak yang ni. Begitulah kedudukan hadis ini. Jadi tak boleh pergilah. Tak boleh terima lah. Jadi hadis yang Hakim kata sahih itu pun tidak sahih sebenarnya. Dan mengikut Hakim dalam mengatakan hadis ini sahih, hadis yang nombor 3 nanti ialah As-Suyuti di dalam Al-Jami' As-Saghir. Itu pun tak boleh, sebab hadis ini nak tahu sahih ke tidak sahih, kita kena tengok pada sanad dia tu. Bukan kepada apa orang kata. Dia nak kata tu mesti kena ada bukti dia. Kalau di dalam sanad dia tu ada perawi yang sangat bermasalah, perawi pendusta, macam mana nak jadi sahih? Tak mungkin. Hasan pun tak mungkin. Dhaif pun tak boleh. Macam mana kita nak kata sahih? Ini contoh kedua. Baik, kalau kita tengok di dalam nota sebelum ini, cuba kita tengok di sini. Ini contoh ketiga. Sesiapa dari kalanganmu pandai bercakap bahasa Arab, maka janganlah sekali-kali ia bercakap bahasa Farsi, kerana ia menimbulkan sifat nifak. Ini rujukannya ada di sini. Tadi yang kita sebut tadi, Amar bin Harun ada ni. Dikatakan pendusta oleh Yahya bin Ma'in. Al-Iraqi bahkan mengkritik Al-Hakim kerana memasukkan hadis-hadis seperti ini di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Padahal ia sangat dhaif, bahkan maudhu' pada pandangan para ulama hadis yang lain. Jadi orang tak terima. Orang tak terima. Untuk sebagai mengingatkan kembali kita kepada pelajaran yang lepas, saya nak minta sesiapalah baca yang ni. Seterusnya ni. Poin 4 ni. Komentar yang keempat. Saya takut nanti jadi galik yang dengar tu. Kalau boleh ada sesiapa baca, silakan. Siapa boleh baca ni? Kita tukar-tukar kan. Ni yang keempat. Kenapa ia tidak sahih? Dan dengan sebab itu tak boleh, tak sepatutnya Hakim jadikannya sebagai syawahid. Kenapa? Apa kedudukan hadis tu pula yang nak dijadikan sebagai penyokong tu? Siapa nak baca, silakan. Betul. Siapa ni? Ali Hanifah. Ya, silakan. Ali Hanifah daripada mana ni? Bila Sungai Petani mana? Sungai Petani. Silakan baca. Yang keempat ni. Yang keempat.
Imam Bukhari di dalam sahihnya telah mengadakan satu bab bertajuk Babu man takallama bil Farisiyah wal Ratanah. Bab orang yang bercakap bahasa Farsi dan bahasa-bahasa lain selain bahasa Arab. Tujuannya menurut para pensyarah kitab tersebut seperti Hafiz Ibn Hajar, Hafiz Al-Aini dan lain-lain ialah untuk menyatakan keharusan bercakap dalam bahasa lain selain bahasa Arab. Sekejap ya. Abu Hanifah nama siapa? Ali Hanifah. Ali Hanifah. Begini sekejap ya. Cuba tengok ni. Imam Bukhari buat satu bab. Kita dah belajar Bukhari kan? Biasa dah dengan Bukhari ni. Bila Imam Bukhari buat tajuk bab begini tu ada maksud dia lah tu. Paling tidak menunjukkan harus bercakap dengan bahasa lain. Kalau dah betul ada ancaman macam tadi, boleh menimbulkan nifak lah, boleh hilang maruah lah dan sebagainya. Itu tidak harus lagi, dah haram dah tu kalau macam tu. Jadi Imam Bukhari nak menolak itu semua. Sebab itu dia buat tajuk bab. Dan ini kita dapat tahu daripada pensyarah kitab Sahih Bukhari itu sendiri. Mereka kata itulah maksud Imam Bukhari. Nak menyatakan harus bercakap. Begitu juga menulis dan sebagainya. Jadi bil Farisiyah itu jelas bahasa Farsi. Ratanah itu bahasa lain selain daripada bahasa Farsi. Itu yang dimaksudkan dengan Ratanah. Jadi baca teruskan. Teruskan. Imam Bukhari juga mahu mengisyaratkan dengan tajuk bab ini kepada dhaifnya hadis-hadis yang melarang bercakap bahasa Farsi. Seperti hadis kalamu ahli nar bil Farisiyah. Ucapan ahli neraka dalam bahasa Farsi. Hadis man takallama bil Farisiyah zadat fi khabthi wa naqasat min muru'ati. Orang yang bercakap dalam bahasa Farsi akan semakin bertambah kejahatannya dan semakin berkurang maruahnya. Dan hadis man ahsana minkum an yatakallama bil arabiyyati fala yatakallamanna bil farisiyyati fa innahu yuwarrithu nifaq. Siapa dari kalanganmu pandai bercakap bahasa Arab, maka janganlah sekali dia bercakap bahasa Farsi kerana ia menimbulkan sifat nifaq. Kedua-dua hadis terakhir ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadraknya dan kedua-duanya lemah. Lihat Fathul Bari di 6 muka surat 184. Jadi Hafiz Ibn Hajar kata lemah begitu je. Dia bukan sekadar lemah, sebenarnya teruk lagi daripada itu. Tapi istilah ulama hadis ni kadang-kadang dia sebut lemah, maksudnya maudhu' pun boleh. Sebab di peringkat awal dahulu hadis ni sahih dengan lemah saja. Dalam sahih itu termasuk hasan. Dalam lemah itu termasuk maudhu' di peringkat awal dahulu. Kadang-kadang orang kemudian pun guna begitu juga. Tapi kalau kita perhatikan secara teliti betul, dia bukan sekadar lemah dalam istilah kemudian ni, bukan. Tapi lebih lagi daripada itu. Teruskan. 5. Untuk membuktikan keharusan bercakap bahasa Farsi dan lain-lain, Imam Bukhari mula-mula sekali membawakan dua firman Allah di dalam Al-Quran. Pertama dari surah Ar-Rum ayat ke-22 dan keduanya dari surah Ibrahim ayat ke-4. Lihat kedua ayat itu bersama terjemahan dan huraiannya pada komentar nombor 6, 1 dan 3. Kemudian beliau mengemukakan pula di bawah tajuk bab yang dibuatnya itu 3 hadis. Di dalam hadis pertamanya tersebut perkataan sur atau sur yang bererti makanan dalam bahasa Farsi. Nabi SAW bersabda, Inna Jabira qad sana'a suran. Inna Jabiran qad sana'a suran. Inna Jabiran qad sana'a suran. Sesungguhnya Jabir telah membuat makanan.
Menurut sesetengah ulama, perkataan itu berasal daripada bahasa Habsyah. Maknanya Nabi ada guna bahasa asing. Sama ada kita kata itu bahasa Farsi atau bahasa Habsyah, ada guna. Sebab itu Imam Bukhari bawa hadis ni. Dia nak tolak semua tu. Teruskan. Di dalam hadis keduanya tersebut bahawa Rasulullah SAW Allah. telah menggunakan satu perkataan dalam percakapannya daripada bahasa Habasyah, iaitu sanah. Iaitu sanah. Ia bererti cantik. Dan di dalam hadis ketiganya pula Rasulullah diriwayatkan telah mengguna dalam percakapannya satu perkataan yang berpunca daripada bahasa Farsi juga, iaitu takhkakh, supaya buah kurma yang dimakan oleh cicundanya Hasan dimuntahkan. Teruskan. Kalau benar hadis contoh ketiga di atas yang melarang orang yang pandai bahasa Arab daripada bercakap atau iaitu menggunakan bahasa Farsi, kenapa baginda sendiri telah menggunanya? Kalau benar ia boleh menimbulkan sifat nifaq, tentu sekali baginda tidak akan mengguna bahasa itu. Itulah alasan berupa hadis sahih yang digunakan oleh Bukhari untuk membuktikan keharusan bercakap dalam bahasa-bahasa lain selain bahasa Arab. Teruskan. Keenam, Nabi SAW bahkan telah menyuruh Zaid bin Thabit belajar membaca dan menulis bahasa bukan Arab, iaitu bahasa Ibrani dan Syriani, untuk tujuan berdakwah kepada bangsa-bangsa yang menggunakan bahasa selain Arab. Jadi ini semua ni faedah tahu bahasa lain selain daripada bahasa Arab. Jadi kenapa nak dihalang pula? Rasulullah nak halang tak munasabah. Dia suruh sahabat dia belajar. Jadi dengan sebab itu hadis-hadis yang menyatakan bahasa lain itu tak bagus, belajar atau pandai bahasa tu menyebabkan gini-gini, itu semua tak betul, bercanggah. Itulah yang dikatakan mungkar itu. Mungkar itu di situ letaknya. Itulah antaranya. Baik, kita pergi kepada yang ni. Ini ada di dalam Mustadrak. Dan Imam Bukhari sebenarnya nak tolak hadis-hadis seperti inilah. Hadis-hadis seperti ini. Sebab itu dalam kita belajar hadis ini, jangan lupa kitab-kitab hadis yang utama tu. Jangan dijadikan kitab-kitab hadis yang tahap bawah macam Mustadrak ini sebagai panduan utama kita. Panduan utama kita hendaklah kitab-kitab yang telah diakui sebagai sahih, seperti Sahih Bukhari dan lain-lain. Di situ selain daripada hadis yang sahih, pandangan pengarangnya itu jelas dia bercanggah dengan apa yang diriwayatkan ini. Di dalam sanad, ni siapa nak baca ni? Silakan baca. Siapa? Nombor 3 ni. Silakan orang lain pula. Saya Ridwan. Ridwan daripada mana? Kuala Kubu Baru. Kuala Lumpur Barat. Sila baca. Nombor 3 ni. Yang ketiga, di dalam sanad hadis contoh kedua ada seorang perawi bernama Muhammad bin Al-Fadl bin Atiyah bin Umar Al-Kufi. Dia seorang pendusta besar kerana adanya orang-orang seperti kerana adanya orang seperti itu di dalam sanad hadis ini, ia dihukum sebagai maudhu' oleh Az-Zahabi dan lain-lain. Okey, jadi itu kedudukannya. Sebab itu hakim sendiri pun dia tidak jadikan hadis itu sebagai asas dia. Dia pun kata saya kemukakan hadis Muhammad bin Al-Fadl ni sebagai mutabi' sahaja. Hadis Yahya bin Yazid daripada Ibnu Jurayj adalah hadis sahih yang akan datang, hadis nombor 3. Contoh ketiga. Saya hanya menyebutkan hadis Muhammad bin Al-Fadl ini sebagai mutabi'nya. Muhammad bin Al-Fadl. Sebab dia tahu di sini perawi ada bermasalah besar ni. Pendusta ni. Jadi kalau ada pendusta macam mana nak jadi sahih? Untuk jadi penyokong pun tak boleh. Hadis yang macam ni
Tak boleh kita nak buat sokongan, nak terima sebagai sokongan pun tak boleh. Jadi tak ada arti semuanya. Jadi hadis yang ketiga akan datang, contoh ketiga tu daripada Ibnu Abbas juga. Hadis ni pun daripada Ibnu Abbas juga, sebab tu dia sebut sebagai mutabi', dia. Tapi tidak ada makna semua ni. Jadi tidak ada artilah hakim macam sebut di sini, macam ancaman ini. Dia kata orang-orang yang ragu-ragu terhadap sabda Nabi tentang bahasa ahli syurga adalah bahasa Arab, ini berarti bermudah-mudah. Jadi mempermain-mainkan Allah. Sedangkan ini tidak sahih. Nak kita ancamkan itu, nak kata mudah-mudah itu, mempermain-mainkan itu, dia kena sahih. Masalahnya tidak ada satu pun yang sahih. Bahasa ahli syurga adalah bahasa Arab. Tidak ada satu pun yang sahih. Lepas tu bahasa ahli syurga bahasa apa? Agaknya bahasa apa? Ya, saya. Saya tak nampak wajah dia tuan. Ada, saya buka kamera dah. Oh, kenapa tak nampak ni? Dari awal tadi saya buka kamera. Oh, tak nampak. Tak apalah. Mana satu ya? Okey. Jadi agaknya dia tuan, kalau bukan bahasa Arab dalam syurga, bahasa apa dalam syurga? Saya pun memang nak tanya tu sebenarnya. Saya tanya dulu lagi. Saya tanya dulu. Baik, saya tanya balik Ridwan. Dalam dunia ni bahasa apa? Bahasa Arab saja ke ada? Banyak bahasa lain lagi Maulana. Banyak bahasa lain lah. Kenapa tak boleh dalam syurga tu banyak bahasa juga? Jadi macam mana orang nak faham kalau bahasa tak sama Maulana? Itu yang lebihnya dalam syurga ni boleh faham dengan sendiri. Bahasa mana pun kamu nak cakap, boleh. Itu istimewa. Kalau tidak, dia jadi orang tu bercakap, kita jadi kecil hati pula, jadi tersinggung perasaan. Kita tak faham dia cakap. Takkan ada dalam syurga macam tu. Tersinggung perasaan, sedih pula sebab tak faham. Orang duduk bercakap kan. Mana ada macam tu dalam syurga? Tak ada. Sebagaimana makanan yang kita makan dalam dunia ni kan, buah-buah apa kita akan bertemu pula besok. Tapi dalam keadaan yang sempurna lah. Wa utubihi mutasyabiha. Sama. Zahirnya nampak, tapi hakikatnya tak sama. Maknanya lebih nikmat lagi lah. Begitu juga dengan bahasa. Ada saja. Sekarang ni kita tak boleh faham semua. Kalau Allah SWT nak bagi kita faham semua, apa salahnya? Kita dapat menikmati semua bahasa dalam dunia ni besok. Baru tahu bahasa ni keistimewaannya di sini, bahasa ni keistimewaannya di sini. Kalau nak tanya dari segi hadis, ada ke pula hadis macam tu? Tak ada. Tapi dari segi logiknya, kalau dalam dunia ni Allah tidak buat satu bahasa, kenapa di akhirat satu bahasa? Kecuali kalau ada hadis sahih, kita angkat tangan lah, cerita lah. Masalahnya tak ada. Bila tak ada, kita boleh fikir macam tadi lah. Cuma dalam bentuk yang paling sempurna. Boleh bercakap dengan sendirinya. Bahasa apa kita nak bercakap. Sebagaimana kita boleh pergi ke mana-mana, tak ada had, tak ada batas dalam syurga, begitu juga yang lain-lain. Perkara lain. Tak ada had, tak ada batas, nak makan sebanyak mana pun. Sebab kehidupan itu dah lain. Kita boleh fikir begitu je lah. Allah SWT tak boleh buat ke? Kalau orang boleh belajar dalam dunia ni bahasa lain, boleh belajar dan dapat menguasai bahasa tu, kenapa dalam syurga Allah SWT tak boleh bagi secara percuma dengan mudah saja? Dan bahasa mana pun kita faham. Kita boleh bercakap dalam bahasa apa pun. Sebab nak kata bahasa Arab sahaja, semua dah lupa bahasa dia yang asal. Itu kena ada bukti yang kuat itu. Hadis ini seolah-olahnya menyebutkan semua orang ni semua jadi lupa dah bahasa dia. Tak guna dah bahasa dia. Sesoalnya begitu. Benda besar tu. Benda besar. Jadi kalau kadar hadis macam yang kita baca hari ni tidak memadai. Tidak memadai untuk dibuat pegangan. Apa faedahnya untuk dunia? Tak ada apa faedah ni. Bukan soal fadail, kelebihan apa, tak ada. Tak ada faedah. Ini kepercayaan, kita nak percaya ni. Bolehkah kita percaya berdasarkan hadis yang dhaif saja pun tak boleh dah. Apa lagi kalau maudhu'?
Begitulah masalahnya. Bagi saya lebih terima di sana boleh cakap semua bahasa. Sebagaimana Allah SWT sebelum ni kita dah bertemu dah dalam usul ke-50, Allah SWT menurunkan kitab suci kepada Nabi-Nabi ni tidak sama. Kalau kaum itu bangsa mana, dia mengikut bahasa tu lah. Sebagaimana dalam dunia begitu, di akhirat besok pun begitu. Jadi tidak ada apa-apa kekurangan atau kita nak anggap Islam ni menganggap bahasa lain itu bahasa nombor dua, apa lagi nak kata bahasa yang membawa kepada nifak, bahasa yang menyebabkan berkurang maruah kita, sama sekali tidak ada ajaran Islam kita. Jadi hakim kata ini tak boleh. Kemudian dia kata dengan sebab ada syawahid, ada ancaman. Ini macam yang kita baca tadi lah. Macam yang kita baca tadi itu tidak berasas sama sekali. Ini yang kita baca tadi. Ini telah pun disebutkan dalam usul yang ke-49. Teruskan Ridwan tadi. Yang keempat, salah satu sebab kenapa hadis contoh kedua ini tidak boleh dikatakan sahih kerana Ibnu Juraij adalah seorang perawi mudallis dan beliau meriwayatkannya secara an-anah. Riwayat perawi mudallis secara an-anah, biar siapa pun dia, dianggap sebagai dhaif oleh para ulama hadis. Cuba kita tengok ni sanad dia. Ani bin Juraij an Atha. Ini dikatakan riwayat secara an-anah. Ibnu Juraij itu orang kuat, orang hebat. Tidak dinafikan, seorang tokoh besar. Tapi dia ini mengikut kajian hadis lah. Tapi mengikut ulama, mereka mengatakan dia ni perawi mudallis. Bila perawi mudallis beriwayatkan secara an-anah, menggunakan lafaz an begini, riwayat dia secara automatik jadi dhaif. Kecuali ada bukti lain yang menunjukkan sanad itu memang bersambung. Dan tidak ada bukti di sini. Tidak ada bukti. Bila tidak ada bukti, maka kekallah ia sebagai dhaif. Ini kalau kita tengok dari sudut di sini sahaja. Di sini saja kita katakan dhaif tadi. Tadi kita dah sebut dah Muhammad bin Al-Fadhal itu telah dikatakan sebagai kadzab oleh tokoh hadis. Jadi dengan sebab itu hadis itu tak boleh dah diterima. Tak boleh dah. Ini kalau mengambil kira di sini saja. Jadi berturut-turut masalah dalam sanad ini tak boleh. Yang menyebabkan hadis itu kalau kita tak mahu kata dia maudhu' pun dhaif sangat. Dhaif sangat, sama sekali tak boleh buat hujah. Nak kata ini memang bahasa ahli syurga. Bahasa ahli syurga. Jadi akidah tu. Jadi akidah, kalau tidak, untuk apa kita tahu? Untuk apa cerita tu? Saja-saja. Takkan begitu. Kita kena percayalah begitu. Bila nak kata percaya, akidah dia tak boleh hadis tahap ni. Terus baca lagi. Contoh ketiga. An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. Ada rujukannya banyak. Ada dalam Tabarani, Mu'jam Awsat, Mu'jam Kabir, dalam Mustadrak Hakim pun ada. Hakim bukan dalam Mustadrak saja, dalam Ma'rifatul Ulumil Hadis pun ada sebut. Dalam Syu'abul Iman Baihaqi pun ada. Banyak. Tapi jangan lupa, hadis ini ada juga di dalam kitab-kitab hadis maudhu' seperti ini. Kita tengok ni. Yang hadis maudhu', kitab-kitab hadis maudhu'. Menunjukkan bagi mereka ini termasuk dalam hadis maudhu' juga. Baca-baca Fatimah. Silakan. Komentar. 1. Hadis contoh ketiga ini dikemukakan oleh At-Tabarani di dalam Mu'jamul Awsat dengan sanad berikut. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي قال حدثنا يحيى بن بريد الأشعري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi selepas ini hadis tadilah
hadis ni. Ahibbul Arab li thalath. Oh, tak ada terjemahan ya. Sepatutnya ada terjemahan. Kita bagi terjemahan. Sekejap ya. Tak ada terjemahan dia pula. Bermaksud cintailah bangsa Arab kerana 3 perkara. 1, kerana aku berbangsa Arab. Aku berbangsa Arab. Kedua, Al-Quran dan ketiga, bahasa ahli syurga. Dalam setengah-setengah hadis ni lah, maudhu' ni, dia sebut kalam ahli jannah, bukan lisan. Makna dia sama saja. Bahasa ahli syurga adalah bahasa Arab. Itu maknanya. Cintailah bangsa Arab kerana 3 perkara. 1, kerana aku berbangsa Arab. Yang kedua, Al-Quran berbahasa Arab. Dan ketiga, bahasa ahli syurga adalah bahasa Arab. Sebab itu Nabi suruh saya kasih kepada bangsa Arab. Kan ini sebab, ini alasannya, 3 sebab ini. Tadi dah baca dah sanad di dalam At-Tabarani seperti ini. Teruskan baca, Fatimah. Setelah mengemukakannya, At-Tabarani mengomentarinya begini. Tidak ada orang yang meriwayatkan hadis daripada Ibnu Jurayj selain Yahya bin Buraid. Al-Ala bin Amr pula bersendirian dalam meriwayatkannya, yakni daripada Yahya bin Buraid. Jadi maknanya di situ tafarrud ini. Seorang. 2-3 generasi seorang ni. Pelik. Benda ni suatu kebanggaan ni kepada bangsa Arab. Sepatutnya tidak seorang sahabat sahaja meriwayatkannya. Dan tidak seorang tabi'in sahaja yang meriwayatkannya, tapi ramai. Sedangkan di sini kita tengok seorang saja. Ini salah satu tanda hadis itu bermasalah. Baca lagi. 2. Walaupun Al-Hakim menghukum hadis ini sebagai sahih, beliau dibantah oleh Az-Zahabi dengan berkata, Yahya bin Buraid, Ahmad dan lain-lain mentaifkannya. Al-Ala bin Amr Al-Hanafi tidak kuat. Muhammad bin Al-Fadl pula tertuduh berdusta. Dia perawi yang tidak layak dijadikan sebagai mutabi'. Saya yakin hadis ini maudhu'. Itu yang kita sebut tadi tu. Jadi tak boleh nak jadikan sebagai mutabi'. Tak boleh. Jadi mutabi' nak jadi sebagai asas pun tak boleh. Yang dikatakan sebagai perawi mutabi' tadi, Muhammad bin Al-Fadl itu pun bermasalah. Teruskan. 3. Al-Ala bin Amr Al-Hanafi adalah seorang perawi yang disepakati para ulama' rijal tentang kedaifannya. Demikian disebutkan oleh Al-Haythami di dalam Majma' Az-Zawaid. Jadi kalau yang saya sebut dalam kitab ni tak ada rujukan tu, kena tengok sini ya. Tempat rujukan ni. Tengok di sini. Tengok di sinilah adalah. Misalnya ni Majma' Az-Zawaid jilid 10 muka surat 52. Di situlah tengok. Kalau berbeza muka surat saya akan bagilah. Kalau tidak, tengok di situlah. Jadi bayangkan seorang perawi ni Ala bin Amr Al-Hanafi disepakati ijma' ulama hadis tentang kedhaifannya. Jadi sepakat itu kuat sangat tu. Tak ada khilaf ni. Pelik juga tu kan. Satu perkara yang pelik lah. Macam mana kita nak kata hadis ini sahih, seperti Hakim kata tu, sedangkan berturut-turut tu orang Kelantan kata berjujuk perawi bermasalah tu, masalah pula tidak sikit-sikit, tidak kecil-kecil, masalahnya teruk sangat. Baca lagi Fatimah. 4. Yahya bin Buraid bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari dikatakan dhaif oleh sekian ramai ulama hadis. Begini ya, dalam setengah-setengah kitab rijal dia sebut Yahya bin Yazid. Itu silap. Saya sebut ni yang betul, yang sahih dah. Yang ditashihkan oleh Imam Zahabi dan lain-lain. Yahya bin Yazid itu tak betul. Yang betulnya Yahya bin Buraid
sesuai dengan nama ayah dia, Burdah. Abu Burdah, Buraid. Baca. Teruskan. Antaranya Ahmad bin Hanbal, Yahya, Saleh Jasarah, Saji dan Ibnul Jarud. Kata Ibn Hibban, Yahya bin Buraid meriwayatkan hadis-hadis songsang daripada perawi-perawi yang teguh. Oleh itu, tidak boleh berhujah dengan hadis-hadisnya. Kata Abu Zur'ah tentangnya, mungkarul hadis. Ibnu Numair pula berkata, sebiji tamar pun tiada nilainya. Satu biji tamar pun tak ada nilai dia ni. Berapa sen sangat? Satu biji tamar. Kalau kita kata 5 sen pun tak ada nilai dia ni. Teruk sampai begitu. Jadi ini anak cucu Abu Musa al-Asy'ari ni. Tadi kita dah bertemu dah. Anak cucu Abdul Rahman bin Auf. Jadi begitulah manusia ni, anak cucu dia ada yang berguna, yang baik, dipuji, disanjung. Ada yang tidak. Anak-anak sahabat sekalipun. Bahkan anak cucu Nabi SAW pun tak kira. Dalam bab hadis ni memang tak kira. Kita kena tengok yang sebenarnya. Apa kedudukannya. Itulah yang kita kira. Tak kira siapa dia. Jadi teruk sangat dia ni. Yahya bin Buraid ini. Inilah sanad yang dikatakan sahih oleh hakim itu. Dia tu orang hebat, hakim tu. Guru kepada Baihaqi, Imam Baihaqi itu anak murid dia. Antara anak murid yang hebat. Orang yang hebat pun tak kira. Ini cara kita ilmu hadis, disiplin hadis ni begitu. Dia tak kira siapa. Anak cucu sahabat ke, anak cucu Nabi ke, imam mana pun dia tak kira. Dia kira yang sebenar. Yang sebenarnya apa kata ulama rijal tentang perawi itu. Itu yang dikira. Lepas tu kena tengok pula dari sudut kandungan dia tu bercanggah ke tidak dengan Quran, dengan hadis-hadis sahih, bercanggah ke tidak. Kalau bercanggah tak boleh, kena letak ke tepi. Tak kira dia siapa, keturunan dia siapa pun. Baca lagi. Fatimah. 5. Menurut Al-Uqaili, hadis ini mungkar, tiada asalnya. Demikian juga pandangan kebanyakan ulama hadis tentangnya. Bila kata tiada asalnya, ni tidak sahih lah. Tak ada yang sahih, yang hasan pun tak ada. Yang adanya mungkar, bercanggah pula. Kalau dhaif saja boleh tahan lagi, tak bercanggah dengan Quran, tak bercanggah dengan hadis yang sahih, boleh lagi. Ini bercanggah, bertentangan. Itu tak boleh. Hadis yang macam tu tak boleh. Teruskan. 6. Ibnu Jurayj terkenal sebagai seorang mudallis. Walaupun beliau seorang tokoh yang hebat, namun riwayat seorang perawi mudallis secara an-anah dianggap dhaif oleh para ulama hadis. 7. Antara tokoh hadis yang menghukum hadis ini sebagai dusta dan maudhu' ialah Abu Hatim, Ibnul Jauzi, Al-Zahabi, Al-Albani dan lain-lain. Baca lagi. 8. Antara bukti kekarutan dan kepalsuan ketiga-tiga hadis yang dikemukakan sebagai contoh di bawah usul ke-51 ini ditinjau dari sudut riwayat ialah ini semua ni yang ke-8 ini untuk ketiga-tiga hadis di bawah usul ke-51. Hadis contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga termasuk semua. Ditinjau dari sudut dirayanya tak boleh terima. Sebab apa? Ini cuba tengok. 1. Ia menggambarkan kebanggaan Rasulullah dengan kebangsaan Arabnya. Ini adalah suatu perkara yang tidak bersesuaian dengan ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. 2. Allah di dalam Al-Quran dengan jelas menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu berkenal-kenalan, yakni dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya orang yang lebih mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Al-Hujurat ayat 13. Tidak pernah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran seseorang manusia lebih kerana kebangsaannya. Bangsa Arab juga tidak pernah. Tak pernah macam tu. Jadi kalau kita kata ada,
jadi bercanggah dengan ini. Sedangkan ukuran kemuliaan, kelebihan seorang manusia terletak pada takwanya, bukan pada keturunan atau bangsanya, bukan. Teruskan. 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadis yang sahih telah bersabda tentang perkara yang sama. Ya ayyuhan nasu, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Ala la fasla li arabi ala ajami La wala li fadla, ajami ala la fadla. la fadla. Ala la fadla li arabi ala ajami wala li ajami ala arabi wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Bermaksud, wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu satu, Bapamu juga satu. Ketahuilah tiada kelebihan orang Arab daripada orang Ajam, yakni bukan Arab. Dan tiada kelebihan orang Ajam daripada orang Arab. Tiada juga kelebihan orang berkulit merah daripada orang yang berkulit hitam. Dan tiada juga kelebihan orang yang berkulit hitam daripada orang yang berkulit merah, melainkan dengan takwa. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi di dalam Syu'abil Iman. 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah melarang dan mengancam daripada berbangga-bangga dengan keturunan. Lihat sabda baginda berikut. Inna Allah azza wa jalla qad azhaba ankum Ubbiyatal jahiliyah. Inna Allah azza wa jalla qad azhaba ankum ubbiyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba mu'minun taqi wa fajirun syaqi wan nasu banu Adam wa Adamu min turab la yantahiyanna aqwamun fakhrahum birijal aw la yakununna ahwana 'inda Allah min iddatihim min al-ji'lan allati tadfa'u bi anfiha annatan. Bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan daripada kamu kesombongan jahiliyah dan kebanggaannya dengan nenek moyang. Manusia sama ada seorang mukmin yang bertakwa atau seorang jahat yang celaka. Manusia semuanya anak Adam dan anak Adam pula daripada tanah. Sama ada orang-orang yang berbangga dengan keturunannya berhenti berbangga-bangga dengannya, atau kalau tidak, mereka akan menjadi lebih hina lagi di sisi Allah daripada kumbang yang menolak, yakni menggolek kotoran dengan hidungnya. Oh, dahsyat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Ni kumbang ni dia golek menajis itu dengan hidung dia. Bayangkan hidung ni kan tempat bau kan. Paling hina. Orang kalau nak golek, kalau nak gumpal, biar jadi bulat ke apa ke, guna tangan kan. Tak, dia guna hidung dia. Sedangkan guna hidung tu bau busuk lah. Mana Allah akan jadikan orang macam ni berbangga-bangga dengan keturunan dia lebih hina lagi daripada kumbang. Daripada kumbang. Apa ni kita panggil? Bahasa Kelantan sedap lagi apa dia. Kumbang ni apa ya? Siapa ada orang Kelantan ni yang tahu. Ni perkataan Kabur. Kabur. Kabur lebih hina daripada kabur lagi. Kabur hak hitam, legam tu. Jadi kerja dia tolak tu. Duduk tonyong dengan hidung dia. Sedangkan hidung ni tempat bau dengan dapat bau. Begitu pun dia duduk tolak dengan hidung dia. Jadi lebih hina lagi daripada itu. Ini ancaman Nabi SAW. Baca lagi, Fatimah. Tidak mungkin Nabi SAW yang melarang dan mengancam umatnya daripada berbangga-bangga dengan keturunan dan kebangsaan sebegitu rupa, tiba-tiba dia sendiri pula berbangga dengan. Jadi itu sebab ulama-ulama mengatakan mungkar. Mungkin kita kata, kenapa ulama kata mungkar ni? Tiada asasnya. Kita tengok ada pun hadis ni. Tiada asas, maksudnya tidak ada hadis yang sahih ataupun hasan. Tak ada. Kemudian mungkar tu bercanggah pula. Bercanggah dengan apa? Dengan Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ini dah bercanggah. Jadi hadis ni yang kita baca dari riwayat Ahmad, ini hadis sahih juga. Bercanggah dah ni. Sebab itulah ulama mengatakan dia mungkar.
Mungkar tu dari sudut itu. Dari sudut itu. Dan bila begitu, Nabi SAW buat tak, cakap tak serupa bikin, kata. Kemudian dia sendiri kata kepada orang lain, jangan buat begitu. Tiba-tiba dia buat. Ini sebenarnya satu bentuk penghinaan terhadap Nabi SAW secara tersembunyi, secara berselindung. Pada hakikatnya, kita menghina Nabi sebab Nabi tidak begitu. Teruskan yang ke-9. 9. Hadis-hadis yang menyebutkan kelebihan bangsa Arab atau kabilah-kabilah Arab tertentu secara mutlak tanpa kuat iman dan takwa, tidak ada satu pun yang sahih. Kebanyakannya adalah maudhu' atau mungkar. Maknanya tanpa kaid iman. Kalau iman lainlah. Misalnya kita kata hubbu Quraisy, hubbu Quraisy imanun. Ada hadis. Cinta kepada bangsa Quraisy, suku kaum Quraisy itu iman. Quraisy ni bukan semuanya Islam. Kalau tanpa kaid begitu tak boleh. Hubbul Arab imanun misalnya. La yuhibbul Arab illa mu'min dan sebagainya. Tidak ada yang mengasihi orang Arab kecuali orang mukmin. Arab mana? Kecuali kalau kita kata Arab yang Islam. Kalau yang Islam tu tidak nanti Arab, bangsa lain pun kita kena kasih. Kalau Islam, apa maknanya? Jadi kalau kata Arab semata-mata begitu tak boleh. Sebab Arab ni macam-macam, ada sampai hari ini pun bukan semuanya Islam. Jadi itu kena berhati-hati. Kalau ada hadis tanpa kaid, ingat, ini semua ni tak ada yang sahih. Sama ada maudhu' atau mungkar. Ringan, paling ringan pun mungkar. Kalau ada juga yang sahih, pati, elok-elok. Mesti di situ ada kaid iman dan takwa. Kalau takwa, iyalah, kena kasih lah. Dan itu tidak khusus dengan orang Arab saja. Bangsa lain pun sama. Kita kena kasih, kita kena sayang. Sebab Islam, kerana takwa. Teruskan. 10. Bahasa Arab sebagai bahasa ahli syurga juga tidak ada hadisnya yang sahih. Sama ada ia disebut secara berasingan atau disebut bersama-sama dengan yang lain-lain seperti tersebut di dalam contoh-contoh yang diberikan di atas. Ini yang bersama, yang secara berasingan pun tidak ada. Bila tidak ada, tak boleh buat pegangan. Lepas tu kita nak kata macam mana? Dalam syurga tu, itulah yang saya tanya tadi. Dalam syurga tu cakap bahasa apa kalau tidak bahasa Arab? Seperti mana kita bercakap dalam dunia, kita bercakap bahasa apa? Itulah jawapannya. Macam-macam kan bahasa tu. Dan bahasa itu Allah sebut sebagai tanda kekuasaannya. Tanda kewujudannya. Bahasa itu manusia boleh mengenal Allah dengannya. Itu kita telah bincangkan sebelum ini. Jadi tidak ada kekurangan pada mana-mana bahasa pun. Baik, baca lagi yang ke-11 tu, yang terakhir. 11. Apabila Nabi SAW berbangsa Arab, bahasa Al-Quran juga bahasa Arab, maka secara naturalnya bolehlah juga dikatakan bangsa Arab itu ada kelebihannya dan bahasa Arab juga ada kelebihannya. Memang bukan alang kepalang kelebihannya. Itu tidak dinafikan. Apa yang dinafikan ialah adanya hadis Nabi SAW yang sahih mengenai. Jadi ikut mana-mana pun kita kata. Adakah kita menafikan Nabi itu berbangsa Arab? Tidak nafi. Adakah kita nafikan Al-Quran itu bahasa Arab? Tidak nafi. Memang bahasa Arab. Kalau begitu secara natural. Dengan boleh kita kata bangsa Arab itu ada kelebihannya. Bahasa Arab itu ada kelebihannya sebab bahasa Quran itu bahasa Arab. Secara logik kita boleh terima itu. Boleh. Itu tidak dinafikan. Memang besar kelebihan itu. Seperti kita kata di kalangan bangsa kita ada siapa? Orang yang hebat kita sebut. Jadi kita jadi kebanggaan kita. Orang Arab semua dia boleh berbangga sebagai suatu bangsa. Boleh berbangga. Sebab Nabi itu daripada bangsa Arab. Boleh berbangga begitu. Dan memang pun manusia berbangga dengan apa-apa kelebihan yang ada padanya. Itu tidak dinafikan. Yang kita nafikan ialah ada hadis. Dan didakwa ini hadis kata begitu. Itu tak boleh.
Seperti sebelum ni kita dah bincang dah dalam usul yang keberapa dulu. Orang yang namanya Muhammad, namanya Ahmad, ada kelebihan begini-begini. Tak masuk neraka lah, macam-macam lah. Masuk syurga terus lah. Itu tidak ada. Tetapi apakah tak boleh pakai nama Muhammad? Nama Ahmad? Boleh. Tidakkah dalam kenyataannya orang Islam ni kerana cintakan Nabi Muhammad, mereka namakan anak-anak mereka dengan Muhammad, atau Muhammad dahulu kemudian bubuhlah nama apa-apa pun selepas itu. Itu semua dorongan semula jadi secara naturalnya. Manusia itu begitu. Bila dia sayang kepada seseorang, tak jadi masalah pun. Tak jadi masalah pun kita nak pakai nama itu, berbangga dengan, tak jadi masalah. Tapi jangan percaya seperti yang tersebut dalam hadis tu. Segala kelebihan yang disebut tu, itu salah. Itu salah. Hadis tentang kelebihan orang yang diberi nama Muhammad begini-begini, kelebihannya yang luar biasa tu, itu tengoklah dalam usul yang keberapa dulu kita dah bincang dah tu. Itu tak boleh. Ini perbincangan hadis ni begitu. Bukan masalahnya kita tidak menggalakkan orang letak nama Muhammad atau Ahmad tu. Tidak. Dengan sendirinya manusia ni bila dia kasih, dia akan pilih nama itu. Sama juga dia akan kata bahasa Arab ni bahasa istimewa sebab Quran turun dalam bahasa Arab. Ya betul. Dan orang Arab yang bukan Islam sekalipun, kalau nak kira dari segi bangsanya, dia boleh berbangga dengan Nabi Muhammad sebagai seorang yang hebat di kalangan bangsanya. Tapi itu terlalu umum. Secara umum. Nak kata ada hadis yang menyebutkan kelebihan seperti yang kita baca hari ini, itu tidak ada. Janganlah berlebih-lebih pula. Sehingga dikatakan ada hadis pula. Bila kata ada hadis gitu, Nabi SAW pula lah yang jadi sasarannya. Yang jadi sasarannya. Orang akan pertikaikan. Orang mengejek Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW ajar supaya tidak melebihkan keturunan, tidak berbangga dengan keturunan. Tiba-tiba dia sendiri pula. Macam mana begitu? Itu masalahnya. Dari segi kenyataannya, memang dengan sendirinya benda itu berlaku. Itu tak apa, tak jadi kesalahan. Boleh diterima. Cuma jangan dikaitkan dengan hadis Nabi SAW. Sama seperti banyak lagi perkara-perkara lain. Seperti kita kata, baca ayat ini, khasiatnya begini-gini. Dan kita baca, kita amalkan, memang jadi. Okey, boleh amalkan, boleh. Tak ada halangan. Tapi jangan kata Nabi kata begitu. Jangan kaitkan, ini khasiat ni, Nabi sendiri cerita. Jangan macam tu. Berdasarkan pengalaman kita, kita uji sendiri, kita buat sendiri, memang berlaku. Bagus. Itu boleh saja, boleh buat. Begitu tidak jadi bid'ah pun untuk penawar, untuk berubah. Boleh. Ayat Quran itu. Tapi nak kata ini daripada Nabi, jangan main-main. Itu masalahnya. Jadi hanya sekadar itulah untuk hari ini. Pembentangannya iaitu usul yang ke-51. 99 usul dirayah. Ya, wallahu a'lam. Jadi sementara kita ada masa lagi ni, ada apa-apa yang muskil, sama ada berhubung dengan pelajaran sebelum ini ataupun yang baru kita belajar tadi, silakan kalau ada apa-apa kemuskilan. Assalamualaikum Maulana. Assalamualaikum. Silakan. Siapa ni? Hardi kah? Ya, saya Maulana. Ada apa tu Hardi? Okey, saya nak tanya berkenaan dengan Imam Hakim ni. Ya. Apakah penilaian ulama-ulama rijal tentang kedudukan kitab Mustadrak? Adakah kebanyakan hadis-hadis di dalamnya selain dari usul 51 ini juga maudhu'? Okey, terima kasih Maulana. Jadi Hakim ni dari segi peribadi dia, diri dia tu sendiri, dia akui sebagai tokoh dalam bidang hadis. Tetapi berhubung dengan kitab dia tu, itu saja yang dipertikaikan. Bukan semuanya hadis yang ada di dalam tu yang tidak sahih.
banyak yang sahihnya sangat banyak dan satu khidmat yang besar telah diberikan oleh hakim, iaitu apabila dia buat kitab tu, tujuan asal kitab tu ialah nak mengemukakan hadis-hadis yang menepati syarat Bukhari dan Muslim, tetapi tidak disebut oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka. Kalau nak kira dari segi syarat dia, cukup syarat Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis mereka tu, hadis yang seperti itulah dia masuk ke dalam tu. Cumanya banyaklah masuk hadis-hadis yang usahkan nak kata sama menepati syarat Bukhari dan Muslim. Jauh pergi lagi. Sehingga termasuk juga di dalamnya hadis-hadis yang maudhu' seperti tadi pun termasuk. Jadi dengan sebab itulah jadi nilai kitab dia tu jatuhlah. Jatuh. Dari sudut itulah setengah-setengah ulama mengatakan sebabnya berlaku begini sebab dia tak sempat nak semak. Dia sekadar kumpul dulu dan tak sempat nak semak. Sebab itu berlaku begitu. Wallahu alam sama ada benar atau tidak dakwaan itu, tapi adalah yang menyebutkan begitu. Dan bagi kita tak jadi masalah. Orang yang belajar hadis tak jadi masalah. Sebab hadis-hadis yang seperti itu perlu dinilai. Sekarang ni kita tengok orang ni telah menilai kan. Jadi kita tahulah kedudukannya. Jadi jauh sekali, bukan semua ya, sebahagian daripadanya jauh sekali daripada nak menepati syarat Bukhari dan Muslim. Syarat salah seorang daripadanya pun tak tepat. Bahkan jauh, ia termasuk dalam hadis maudhu'. Banyak juga daripadanya. Dengan sebab itu ulama pesan jangan baca kitab itu. Jangan baca kitab itu sendiri kalau tak ada rujukan. Jangan terus apa yang kita dapat dalam mustadrak. Jangan begitu. Kecuali orang tu orang yang berilmu, dia tahu menilai, okey boleh. Banyak. Kita sendiri pun banyak ambil daripada mustadrak hakim tu. Banyak yang sahih. Betul seperti kata dia tu, maksud dia asalnya untuk nak istidrak, nak menyebutkan apa yang tidak tersebut di dalam Bukhari dan Muslim atau salah satu daripada kitab itu. Banyak yang betul juga. Jadi itu dia ada jasa banyak je. Semoga Allah SWT mengampunkan mana yang tersasul atau tidak disengajakan olehnya berlaku itu. Sebagai manusia, sifatnya memang begitulah. Sifatnya ada kekurangannya. Itu antara kekurangannya lah kita kena terima. Bahkan setengah-setengah ulama tu ada yang menganggap dia ni Syiah. Sebab banyak sangat hadis-hadis Syiah yang menyokong Syiah tu ada di dalam kitab ni. Hadis yang orang lain kata maudhu', dia kata sahih. Yang menyokong Syiah. Itu juga antara masalahnya. Sebab itu orang berwaspada dengannya. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? عنده السؤال يا شيخ. Ya. هذا السؤال على جهوة التقدير. Apa yang perlu kita ingat bila contoh sebagai contoh ruah fiqh yang harus kita tahu iqamah nisbun makan wafah dengan tarikhul wafah. Tapi kalau untuk ruah yang maudhu', apa yang harus kita ingat? Sekali lagi ulang sekali lagi apa? Macam informasi apa yang kita macam perlu ingat di untuk min haitsu ruah maudhu'. Jadi macam ruah yang kazab, yang mungkar. Adakah kita perlu ingat tarikhul wafah, makanul wafah, iqamahu, semua tu? Semua perlu. Oh, semua perlu. Semua perlu ya. Ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Nak tanya tentang hadis ana afsahul Arab baida anni min Quraisy.
Adakah dia termasuk dalam hadis yang dalam apa yang kita bincangkan tadi, yang kita dulu? Itu tak termasuk. Itu tak termasuk. Itu tak termasuk. Itu sekadar nak menyebutkan kefasihannya. Dan memang betul. Memang betul. Patutlah. Memang kalau di kalangan orang Arab itu, Quraisy itu memang yang paling fasih. Itu menyatakan apa yang sebenar berlaku. Itu lain cerita. Bukan nak menyatakan kelebihan Arab daripada bukan Arab. Dah. Bukan itu. Semata-mata kalau di kalangan orang Arab, fasih. Dan patut pun Nabi SAW fasih begitu sebab dia lahir di kalangan keluarga Quraisy. Dan Quraisy itu adalah yang paling fasih pada masa itu. Begitulah maksudnya. Itu menceritakan kenyataan. Dan kenyataan itu memang benar. Sekadar itu saja. Itu lain cerita. Ya. Tak termasuk dalam usul kita ni, tak termasuk. Silakan, yang lain ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi anda tu baca tentang kebangsaan tu. Bolehkah bolehkah dikatakan tentang nasionalisme ni, contoh Osobia ni? Sebab anda ada tu baca satu hadis, barang siapa yang menyuruh kepada Osobia, mereka tu bukan dari golonganku. Contoh sekarang ni isu-isu nasionalisme ni, contoh sekarang ni kalau umat Islam tu di Indonesia itu tidak perlu ditahu. Terutamanya sekarang ni isu perkauman tu lah. Adakah ini termasuk ancaman daripada Rasulullah juga? Betul, memang betul. Kalau sekadar mungkin huraian nasionalisme itu luas dengan beberapa arti. Kalau dengan arti sekadar satu keluarga untuk memperkemaskan, memperkukuhkan keluarga dia sekadar itu atas landasan yang benar, itu tidaklah salah. Tetapi kalau tak kira salah ke atau tak salah, sebab dia puak kita, bangsa kita, maka kita lebih, kita benar, itu tak boleh. Itu dah masuk dalam asabiyah yang mazmumah. Maksud hadis itu, itulah maksudnya yang dinafikan itu. Betul dah tu. Dengan sebab itu kena berhati-hati, kena beringat. Jangan lebih-lebih sangat. Memang status hadis tu Ustaz sahih Ustaz. Pasal Nabi sebut tu bukan dari golonganku, tu bayar tu macam tu. Betul. Itu sahih. Maksudnya bukan dari golonganku Ustaz, tu bukan dari golongan kaum muslim lah tu. Bukan dari golonganku, bukan daripada umatku yang betul-betul lah. Paling ringan pun kita sebut tu mana? Yang betul-betul yang sempurna lah. Imannya begitulah maksudnya. Walaupun dia masih Islam lagi, itu paling ringan. Mungkin kalau peringkat nasionalisme itu tinggi sangat, sehingga bangsa kita saja yang betul, itu sampai boleh keluar daripada agama tu, mungkin sampai ke peringkat itu. Paling ringan pun mana tidak sempurnalah imannya. Sebab orang Islam yang sebenar bukan begitu. Bukan ta'assub buta kerana kebangsaan, kerana kepuakan. Bukan begitu orang Islam. Sampai memandang rendah dan hina orang lain. Itu sama sekali tak boleh. Itulah yang dimaksud. Kalau begitu sampai ke peringkat itu, boleh jadi tidak Islam lah. Tidak Islam. Paling ringan pun tidak Islam yang sempurna. Umat yang sempurna. Umat yang betul-betul mengikut Nabi. Itu yang dinafikan. Allahuakbar. Silakan yang lain. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Silakan. Nama saya Izar Wahab daripada Bukit Beruntung. Saya nak tanya tu soalan tadi. Ya, Okay, tadi Maulana kata kalau kita hadis tu, walaupun yang menyampaikan kita adalah orang yang ilmunya lagi rendah dari kita, hendaklah kita terima. Ya. Tapi kenapa dalam ilmu ajar wa ta'dil kita kena nilai dulu perawi tu, sama ada perawi tu daif ke, kazab ke, tu macam mana Maulana? Oh, itu cerita lain cerita lain. Maksud yang boleh kita terima tu yang baguslah. Jadi syaratnya tidak mesti alim.
Kalau dia tidak alim pun dia tu orang bagus, boleh dipercayai, tidak berdusta. Itu maksudnya. Adapun kalau perawi itu dia bijak pandai sekalipun, kalau dia tu pendusta tak boleh pakai. Berapa ramai perawi pendusta, mereka hadis tu memang orang hebat. Tapi kita tak boleh terima daripada dia. Maksud di sini ialah orang yang bagus lah. Orang yang bagus. Betul-betul beramanah. Mukmin yang beramanah. Itu kita boleh terima. Tidaklah kata syarat dia tu ketat, perlu tinggi ilmunya. Tidak. Sebab tinggi ilmu semata-mata tidak akan melebihkan seseorang itu. Macam kita tahu tadi, dalam jarh dan ta'dil tak ada nilai walaupun dia hebat macam mana pun. Begitulah maksudnya. Ya. Satu soalan lagi Maulana. Ya. Baru-baru ni saya dengar Asatizah ni baca satu hadis, tapi saya muskil lah. Dia beritahu hadis tentang pacak pok tamar ni daripada Abdullah bin Umar, dan dia cakap bukan masalah kencing, masalah dia tutup terbuka aurat itu sebabkan dia disiksa dalam kubur tu. Jadi saya muskil tentang hadis tu. Adakah ada riwayat daripada Abdullah bin Umar tentang hadis yang pernah baca tentang 4 peringatan keras mengenai air kencing dalam Tirmizi? Lepas tu dia sendiri ke baca itu tu? Dia sendiri yang baca dalam kuliah tu. Saya pun muskil sebab saya maksud Ibnu Umar tu baca lepas tamar ke macam mana? Dia kata Nabi pacak lepas tamar. Riwayat daripada Ibnu Umar. Bukan Ibnu Umar. Bukan Ibnu Umar. Oh, Nabi. Memang ada itu tafsiran lah. Tafsiran. Ada ulama yang mengatakan begitu. Tetapi yang kebanyakannya, yang lebih sahihnya ialah kerana kencing tu. Salah satu lah kan ada dua kan. Ada dua kan. Yang satu lagi tu kerana dia mengacung kan. Jadi yang satu lagi tu kerana kencing lah. Kencing tu pula macam mana caranya itu pun ada khilaf juga. Ada yang kata kencing itu dia tidak istibrak, tidak betul-betul mengeluarkan kencingnya sehingga selepas tu masih keluar lagi. Ada yang mengatakan dia tak kisah sangat, tak peduli sangat masalah kencing dia tu. Macam-macam lah itu tafsiran. Jadi salah satu tafsirannya itu betul juga, itu pun ada lah. Tetapi yang lebih tepatnya yang umum tu lah, kerana kencing tu sendiri, tidak jaga kencing itu.